Okay, Amir Rahman. Terima kasih, Pak. Jadi kita sambung tentang hukum linear. Siapa yang awak ingat tentang hukum linear? Yang dah belajar minggu lepas hari Ahad ya, dengan Cikgu Azhar. Apa yang awak belajar? Graf membentuk garis lurus. Graf membentuk garis lurus. Kita ni. Graf membentuk garis lurus. Dia berkaitan dengan line. Yang berkaitan dengan line. Linear tu berkaitan dengan line. Cikgu punya ni. Okay, jadi awak belajar tentang membuat graf. Graf yang bentuk garis lurus adalah satu hubungan linear. Manakala graf yang tidak membentuk garis lurus adalah satu hubungan tidak linear. Okay, linear datang daripada perkataan line. Line bermaksudnya garisan lurus. Okay, linear. Okay, linear tu adalah line kan. Line tu garisan lurus. Jadi kalau yang bentuk garisan lurus ni, ini adalah graf linear, satu hubungan linear. Yang ini hubungan tak linear. Okay, itu satu beza dia. Tentang garis lurus dan garis melengkung. Ini hubungan linear, ini hubungan tak linear. Okay. Linear garis lurus. Tu jawab ingat. Linear tu adalah garis lurus. Tak linear tu garis yang selain daripada garis lurus lah. Mungkin dia bentuk kuadratik, mungkin dia bentuk kubik, ataupun mungkin dia bentuk salingan. Okay, asalkan bukan garis lurus, itu adalah hubungan yang tak linear. Jadi kalau awak ada garis lurus, apa persamaan untuk garis lurus? YMX tambah C. Ya, betul. Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y sama dengan MX tambah C ni kalau kita ada paksi X dan paksi Y. Cuma sekarang kadang-kadang paksi dia bukannya X dengan Y lagi. Dia boleh macam-macam. Dia boleh X kuasa 2. Dia boleh punca kuasa X. Dia boleh X tambah 1. Dan berbagai-bagai lagi bentuk X. Sama juga dengan Y. Y boleh jadi XY. Dia boleh jadi 1 per Y. Dia boleh jadi Y tambah 1. Dia boleh jadi punca kuasa Y. Dia boleh jadi Y kuasa 2. Jadi yang Y sama dengan MX tambah C ni, kalau paksi dia Y biasa dengan X biasa. Tapi kalau X dah tukar bentuk yang lain-lain, Y dia pun dah tukar bentuk yang lain-lain, kita rumuskan dia, kita gunakan yang baru. Y sama dengan MX tambah C. Sebab apa? Sebab yang bahagian ni, okay, bahagian ni semua kita panggil Y besar, bahagian ni kita panggil X besar. Sebab dia mewakili berbagai-bagai bentuk X, dan Y besar ni mewakili berbagai-bagai bentuk Y. Okay, yang tu jelas tak? Maksudnya paksi X dengan paksi Y awak sekarang dah bertukar sedikit. Sedikit saja tukar, tak tukar banyak pun. Okay, dia dah tak jadi bentuk X biasa, dah tak jadi bentuk Y biasa. Kadang-kadang Y sahaja bertukar, X masih lagi yang biasa. Okay, kadang-kadang Y bertukar, X masih lagi yang biasa. Ataupun kadang-kadang X bertukar, Y masih lagi bentuk yang biasa. Kadang-kadang dua-dua bertukar. Kalau tak bertukar, itu bukannya tajuk hukum linear. Itu tajuk graf biasa. Okay, koordinat geometri biasa. Okay, kalau dia bertukar salah satu ataupun dua-dua, itu tajuk hukum linear. Okay. Okay, ini awak belajar minggu lepas tentang buat garis, minggu lepas hari Ahad kan, hari Ahad. Okay, awak buat graf kan, awak buat graf. Okay, awak plot graf biasa. Dan awak buat apa? Awak lukis garis lurus penyuaian terbaik. Betul? Sebab dia tak kena semua titik dah. Dia tak semestinya kena semua titik. Kalau kena semua titik tu pun bukannya tajuk matematik tambahan ni, bukan tajuk hukum linear.
Itu tajuk matematik sebab dia kena pada semua titik. Okay, jadi dalam tajuk hukum linear ni tak semestinya kena pada semua titik. Kenapa? Sebab dia berdasarkan eksperimen-eksperimen yang saintis buat. Kalau awak buat, biasa awak buat, kalau dekat makmal, awak buat 5 eksperimen, 5 kali eksperimen kan? 5 kali ulangan, betul tak? Ingat lagi tak buat eksperimen dekat makmal sains? Berapa kali awak ulang biasanya? 3. 3. Tiga tu minimum lah. Selalunya kalau awak buat karangan tentang eksperimen, esei bahagian eksperimen, tajuk fizik ke, kimia ke, biasanya awak akan tulis situ ulang sebanyak 5 kali. Dengan 5 kali data. Okay, 3 tu untuk menjimatkan masa lah sebenarnya. Jadi kalau awak buat dekat makmal, kalau awak tulis, dia akan tulis 5. Awak buat 3 sebab tak cukup masa. Tapi sepatutnya 5. Tapi kalau saintis, adakah dia buat 5 eksperimen saja? Tak. Tak, dia akan buat berapa kali eksperimen? Agak-agak awak. Saintis buat eksperimen berapa kali? Tak pasti. Teka je. Cikgu, Saya? tolong acceptkan kawan. Dah masuk dah? Belum? Dah. Sepatutnya auto admit ni. Okey, berapa kali eksperimen? 8. Agak-agak awak lah saintis tu. Isaac Newton berapa kali eksperimen? Dia buat eksperimen lampu tu. 5. Okey, 5 lagi. Ada tekaan lain? 100 kali. 8. 100, ada tekaan lain. 8 lagi. 10. 10 lagi. 5, 8, 10, 100. Ada lagi tak tekaan lain? Tak Okey, ada. tak ada. Saintis, kalau dia buat eksperimen, kita dah katakan apa? 5, 8, 10, 100 kan? 5 tak mungkin, 8 tak mungkin, 10 tak mungkin, 100 pun kadang-kadang tak mungkin. Biasa dia buat eksperimen beratus-ratus ataupun beribu-ribu kali. Okay, dia tak buat sikit. Kalau dia buat sikit tak namanya saintis lah. Kalau dia buat sikit sama level dengan awak, namanya pelajar sekolah. Okay, dia akan buat eksperimen banyak sangat kali. Okay, kadang-kadang sampai beribu-ribu kali. Okay. Okay, jadi apa yang dia buat bila dia buat eksperimen beribu-ribu kali tu, bila dia buat graf dia akan jadi banyak-banyak. Dia akan membentuk satu pattern. Jadi, kalau nak lukis graf tu, dia tak akan buat graf bengkok-bengkok. Bengkok macam gini. Sambung. Dia tak akan buat graf macam tu. Sebab tu dia perlukan garis lurus penyuaian terbaik. Dia tak akan buat graf sambung-sambung macam gitu. Okay? Dia akan buat garis lurus penyuaian terbaik. Dia akan cari mana garis lurus yang seimbang kat tengah. Kita buat garis ni tak ni sekejap. Ada garisan ke? Dia akan buat garis lurus yang agak-agak seimbang dekat tengah. Konsep dia mesti seimbang. Okay, konsep dia mesti seimbang. Apa maksud seimbang? Maksudnya dia balance lah. Daripada bahagian atas ni, titik kat atas ni dengan titik kat bawah ni lebih kurang sama banyak. Okay, lebih kurang sama banyak. Lepas tu jarak-jarak dia pun lebih kurang sama banyak. Dia tak boleh, awak tak boleh buat graf. Garis lurus lagi. Tak boleh buat graf kat sini. Kenapa? Sebab dia tak seimbang. Ataupun awak buat garis lurus,
dekat sini. Pun dia tak seimbang. Jadi yang seimbang yang mana? Yang warna biru tu. Jadi jelas tak yang apa maksud garis lurus penyuaian terbaik? Dia bertaburan secara seimbang. Okay, bertaburan secara seimbang di kedua-dua belah garisan lurus tu. Jadi kalau awak buat graf hukum linear ni, awak gunakan pembaris yang plastik dia transparent tu. Faham kan? Okay, mesti gunakan pembaris. Satu mesti gunakan pembaris 12 inci. Jangan gunakan pembaris sambung-sambung tau. Pembaris mestilah 12 inci ataupun 30 cm. Dan dia mesti transparent. Lutsina, pembaris lutsina. Ataupun kalau tak lutsina keseluruhan pun, yang sebelah lutsina, sebelah lagi yang warna putih tu. Faham tak pembaris mana yang cikgu cakap ni? Faham tak? Faham. Jadi ini keperluan. Jangan gunakan pembaris yang lebih pendek daripada 12 inci atau 30 cm kemudian buat graf sambung-sambung. Okay, kenapa tak boleh? Sebab bila buat graf sambung-sambung pembaris tu, mula-mula buat bahagian bawah, lepas tu awak gerak pembaris tu ke bahagian atas, kadang-kadang dia punya kecerunan tu akan lari sedikit. Jadi awak buat graf yang dalam kertas graf, awak gunakan pembaris panjang. Okay, pembaris panjang wajib ada. Kalau tak ada, awak beli. Dia tak sampai RM1 pun kan? Berapa sen je, betul tak? Yang murah biasa tu, kena gunakan pembaris tu. Sebab kalau masa periksa pun, kalau awak tak bawa, cikgu kena pinjamkan dekat awak. Sebab awak kena gunakan pembaris lutsina yang 30 cm tu. Okay? Jadi ni awak belajar dengan Cikgu Azhar hari tu. Jadi untuk hari ni, untuk hari ini, untuk hukum linear ni ada 2 konsep. 3 lah. Satu adalah melukis graf. Melukis graf. Okay. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Okay, bila awak lukis graf, ada beberapa komponen awak kena buat. Yang pertama, bina jadual. Sebab awak nak tukar biasanya daripada X kepada bentuk lain ataupun Y kepada bentuk lain. Kemudian, awak akan plot titik. Kemudian, awak akan lukis graf garisan penyuaian terbaik. Penyuaian terbaik. Dan siap je graf tu, awak kena tentukan pintasan C dan kecerunan M. Setiap kali awak buat, ini yang biasanya. 90% soalan macam gini. Cuma kadang-kadang ada, semua dah masuk kawan awak. Okay, kadang-kadang ada pertukaran sedikit lah, tapi kebiasaannya macam ni bentuk soalan. Okay, bina jadual, plot titik, lukis garisan penyuaian terbaik dan tentukan pintasan C dan kecerunan M. Dan kemudian baru kita selesaikan masalah. Okay, nak selesaikan masalah macam mana? Ini cikgu cover, cikgu rasa nak buat kelas tambahan sebenarnya. Sebab hari tak sempat siap. Jadi hari cikgu nak cover bahagian sini sahaja. Okay, bahagian sini sahaja. Okay. Satu lagi cikgu nak bagi tahu, untuk tajuk hukum linear ni, antara tajuk-tajuk yang paling senang dapat markah masa SPM. Apa-apa sahaja soalan berkaitan graf, tak kisahlah maths ke, matematik ke, fizik ke, kimia ke, bio ke, biasanya apa-apa soalan berkaitan dengan graf, senang dapat markah. Okay, sebab dia kemahiran melukis, membaca dan mentafsir graf sahaja. Okay, tak ada pengiraan yang berat-berat.
Okay, jadi kalau awak ni, awak kena fokus bahagian ni sebab dia tempat yang paling senang dapat markah dan tajuk yang kita fokus untuk pelajar-pelajar yang lemah. Okay, jadi bahagian ni awak sepatutnya dapat 10 markah. Okay, 10 markah penuh. Okay, fokus buat betul-betul. Sebab ini tajuk yang memang amat senang dapat markah. Okay, jadi kita terus tengok pada cikgu nak tengok awak tengok pada modul modul muka surat. Muka surat 1, 2. Satu, dua, empat. Muka surat 1, 2, 4. Muka surat 1, 2, 4 semua dah buka? Okay, muka surat 1, 2, 4. Dia kata jadual menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y adalah dihubung dengan persamaan Y sama dengan H darab 1 tambah X kuasa K di mana H dan K adalah permalang. Okay. Okay, ni ada X dengan Y. Berdasarkan jadual di atas, binakan satu jadual bagi nilai-nilai log 10Y dan log 10X tambah 1 dan plot log 10Y melawan log 10X tambah 1 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada kedua-dua paksi. Dan lukiskan satu garis lurus penyampaian terbaik. Okay, untuk yang hari ni sahaja, cikgu nak awak fokus bahagian ni sahaja. Okay, semua soalan-soalan cikgu bagi, fokus bahagian melukis graf sahaja. Okay. Okay, lepas tu, kalau ada soalan macam ni, cari perkataan plot. Jumpa tak perkataan plot? Jumpa tak perkataan plot? Jumpa. Okay, awak jumpa perkataan plot. Yang paling penting sekali, awak kena bulatkan plot apa melawan apa. Itu kata kunci yang amat penting. Okay. Plot log 10Y melawan log 10X tambah 1. Okay, kata kunci dia. Bulatkan. Nombor 1 ni gunakan log. Okay, semua soalan yang awak jumpa bahagian hukum linear ni, bahagian plot ni, lepas plot tu apa melawan apa, tolong bulatkan. Jangan tak bulatkan. Sebab bila awak tak bulatkan, kadang-kadang salah. Okay, dah bulatkan tu, dia suruh buat apa? Dia kata bina satu jadual. Kalau tak suruh bina pun, awak kena bina. Okay, bina satu jadual bagi nilai-nilai log 10Y dan log 10X tambah 1. Jadi awak kena buat jadual lah. Okay, buat jadual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Okay, yang pertama, log 10 X tambah 1 dan yang bawah log 10 Y. Apa maksud log 10 X tambah 1? Buat log 10 Y dulu lah. Log 10 Y tekan log 5.
Kata nak ambil berapa titik perpuluhan? Awak tengok pada sini. Skala dia. Berapa tempat perpuluhan? Rujuk skala. Okey, kalau skala 1 tempat perpuluhan, awak tambah 2 tempat perpuluhan. Maksudnya sini 0.1 kan? Jadi kalau 0.1 kat sini 1 tempat perpuluhan, betul? Jadi awak punya jawapan ni, jadual ni, 1 tempat perpuluhan tambah 2 tempat perpuluhan, jadi 3 tempat perpuluhan. Kalau skala awak 2 tempat perpuluhan, okey, tambah 2, ni akan jadi 3 tempat perpuluhan. Ni akan jadi 4 tempat perpuluhan. Kalau skala awak 0 tempat perpuluhan, tak ada tempat perpuluhan pun. Katalah 2 cm kepada 1 unit. Okey, contohnya 2 cm kepada 1 unit. Jadi sini tambah 2, dia akan jadi 2 tempat perpuluhan. Okey. Yang ni hafalkanlah. Okey, kenapa tempat perpuluhan tu penting? Sebab masa awak melukis graf tu, dia ada tempat-tempat kalau awak tak cukup tempat perpuluhan, dia akan jadi kurang tepat. Bila kurang tepat, garisan awak tu nanti tak akan kena. Tapi bila awak buat dia paling tepat, dia punya perincian tu yang paling tepat, awak punya garisan tu ada kemungkinan semakin hampir ataupun kena. Okey? Okey, jadi log 5 berapa? Kita buat yang Y tu sebab yang Y ni senang. Log 5 adalah berapa log 5? 0.7. Kita dapat berapa tempat perpuluhan? 3 kan? 0.699. 0.699. 0.699. 6.5. 0.813. 0.813. 7.8. 0.892. 892. Okay, yang lain boleh buka mat juga. 8.9. 0.949. 10. 1. Okay, biasa kan kalau semua 3, yang ini pun nak buat 3 juga Sebab kalau dalam fizik, kalau awak buat dia punya tempat perpuluhan tu mesti sama sekata. Jadi awak biasakan macam yang lain-lain jugalah. Supaya awak tak confuse. 1.049. Okay, selesai bahagian log 10Y. Okay, log 10X tambah 1 maksudnya apa? Kita tambah 1 dulu. Okay, 1 tambah 1 akan jadi 2. Jadi awak cari log 2. Okay, awak cari log 2. Dia akan jadi 0.301. Dan 2 tambah 1, 3. Cari log 3. 0.477. Dan log 4. 0.602. Log 5. Ada kat bawah tu 0.699. Log 6.
0.778 dan log 7 0.845. Okay, bila awak buat jadual baru ni, automatik awak akan dapat satu markah di sini dan satu markah di sini. Dengan syarat semua nilai tu betul, tak ada yang salah. Okay, semua nilai awak kira tu betul, awak kira guna kalkulator tu betul, tak ada yang salah, awak dapat satu markah. Okay, kalau Y berubah, awak kira Y semua betul, satu markah. Kalau X berubah, X semua betul, awak dapat satu markah. Tapi katalah dia buat log 10Y melawan X, X tak berubah kan? Tak ada markah lah kat situ. Dia markah dia kalau ada perubahan bahagian X dengan bahagian Y sahaja. Ini jelas ke tak? Jelas. Okay, yang seterusnya, kalau awak ada kertas graf, gunakan kertas graf jangan gunakan yang dalam buku. Sebab dalam buku tu kecil. Jadi cikgu nak awak biasakan gunakan kertas graf. Kalau ada. Ada tak kertas graf? Berapa orang ada kertas graf kat tangan? Okey, gunakan kertas graf. Okey, sebelum awak lukis tu, sebelum awak paksi tu, awak tengok data awak tu ada yang bahagian negatif ke tak? Kalau tak ada bahagian negatif, awak buat graf macam biasa. Tapi kalau ada bahagian negatif, awak kena anggar-anggarkan. Sebab kalau awak salah buat tak cukup tempat, sama ada awak kena padam ataupun awak ambil kertas graf baru. Kalau ada kertas graf baru boleh minta, kecuali lah penanda tu tahun tu bajet kan, dia kata gunalah kertas graf awak tu awak padam, terpaksa awak padam. Okay. Dan buat graf wajib dengan pensil, jangan buat graf dengan pen. Segala paksi, segala skala, segala label semua buat dengan pensil. Okay. Saya lupa pesan tadi. Okay, awak buat jadual tu, awak lukis atas kertas graf, cantiknya. Okay, buat jadual tu lukis atas kertas graf. Contohnya awak ada kertas graf ni. Ni kertas graf awak kan? Kertas graf awak. Jadual ni awak buat dekat bahagian atas ni. Bahagian atas ni jadual awak. Okay, bahagian atas ni jadual awak. Sebab biasanya tak kena kat bahagian atas. Lepas tu baru awak buat graf. Kat sini. Okay. Ini layout graf awak. Okay, layout dalam kertas graf awak. Okay. Kalau awak dah terbuat tu tak apalah, nanti akan datang awak lukis jadual tu dekat dalam kertas graf tu juga. Kenapa? Tahu tak kenapa? Siapa tahu rasional dia kenapa ataupun nak teka kenapa seeloknya lukis jadual dalam kertas graf? Lebih tepat sebab ada senggat. Sebab ada senggat. Okey, betul lagi. Nak teka tak? Tekaan lain? Senang pemeriksa nak tanda. Ya, betul. Itu yang paling tepat sekali. Senang pemeriksa nak tanda. Sebab pemeriksa kena tengok satu. Log 10X tambah 1, 0.301. Log 10Y, 0.699. Dia tengok 0.301 naik atas. Betul tak titik awak tu pada 0.699? Kalau betul, dia akan tanda. Dia akan tanda satu titik tu betul. Betul yang kedua, dia akan tanda titik. Betul yang ketiga, tanda. Betul yang keempat, tanda. Betul yang kelima, tanda. Betul yang keenam, tanda. Semua titik betul, dapat 2 markah. Semua betul, dapat 2 markah. Ada satu salah, dapatlah 1 markah. Okey?
Sebab bahagian graf ni dapat 3 markah. Bahagian graf saja dapat 3 markah. Ada paksi skala semua betul. Dengan yang lain semua betul dapat 1 markah. Kemudian yang titik plot ni dapat 1 ataupun 2 markah. Kemudian garis lurus penyuaian terbaik dapat 1 markah. Okey, 1, 1, 1. Biasanya 3 markah dekat sini sahaja. Untuk bahagian melukis graf. Sebab tu ni 10 markah kan? Okay, tajuk ni 10 markah. 10 markah berapa minit diperlukan? Kalau awak ada kertas periksa katalah 100 markah, 2,5 jam. Jadi 10 markah berapa minit? Kita kira 100 markah 2,5 jam masa. 10 markah berapa minit diperlukan untuk menjawab soalan 10 markah? Dapat tak? 2,5 jam berapa minit? 2,5 jam tukar pada minit berapa minit? 150. Betul, 150 minit. 100 markah, 150 minit. Jadi 10 markah. Seratus bahagi berapa dapat 10? 100 bahagi 10. 10. 150 bahagi 10 dapat berapa? Dapat 150 bahagi 10 dapat berapa? 15. 15 minit. Jadi awak kena praktis jawab soalan ni, semua soalan daripada A sampai C kalau ada dalam masa 15 minit atau kurang. Jadi bila awak buat graf tu, okay, buat fokus betul-betul, buat dengan cermat tapi dengan agak pantas. Jangan buat lewe-lewe gitu. Okay, buat dengan agak pantas sebab dia setakat nak lukis graf saja dengan nak plot graf. Okay. Okay, sekarang awak nak plot graf. Okay, awak buat apa ni? Awak buat graf awak dalam kertas graf. Cikgu cari cikgu punya kertas graf sekejap. Okay, ini kertas graf cikgu. Awak punya sifar tu letak betul-betul dekat yang bawah ni. Letak betul-betul yang dekat bawah tu. Okay. Lepas tu labelkan paksi X dia apa? Log 10 X tambah 1. Jangan tak label paksi. Tak label paksi hilang markah. Log 10 X tambah 1. Dan yang atas adalah log 10 Y. Log 10 Y. Siap je graf, terus label di situ. Lepas tu sini adalah kosong, sifar. Dan skala dia berapa dekat tadi? Skala dia 0.1 kepada 22 paksi X dan Y. Jadi 0.1
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.1, 0.2, satu cantik, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Okay, cikgu tak nak awak buat graf sampai ke atas. Lepas tu awak biarkan dekat kawasan ni kosong. Kalau nak buat sampai atas, awak labelkan skala dia. Kalau tak nak, awak potong garisan ni, buat sampai bawah ni sahaja. Faham? Jangan biarkan dia kosong. Kalau ada ruangan, awak isi. Kalau awak tak nak isi, awak buat garisan ni sampai sini sahaja. Okay? Penuhkan semua. Sama juga pada Pak CX. Penuhkan semua sampai ke hujung. Selagi ada ruang, awak penuhkan. Ni dah nak penuhkan, dah hujung sangat dah ni. Kalau awak terlebih tu, awak labelkanlah kat sini. Dan jangan salah skala. Kadang-kadang kecuaian, awak sini kosong, sini 0.2, 0.3. Oh, salah. Okay, 0.1 mana? Terhilang. Jadi bila hilang, graf awak jadi pelik dah. Okay, kalau kata 0.1 tambah 0.1 tambah 0.1, 0.2 tambah 0.1, 0.3 tambah 0.1, 0.4. Okay, itu yang pertama. Okay, dah siap. Labelkan dulu. 0.8, 0.9. Okay, dah siap. Kita nak start plot. 0.301 dengan 0.301. Okay, kita besarkan. 0.3, 0.4. 0.301 kat mana? 0.301. Setiap satu kotak tu, kita ada 10 kotak kan? Setiap satu kotak tu, kalau sini 0.3, sini berapa? Kotak kecil yang seterusnya. Sifar perpuluhan sifar 1. Perpuluhan sifar 1. Jadi 0.3. Jadi 0. berapa? 0.3 tambah dengan 0.31. Betul. 0.31, 0.32, 0.33, ada 10 kotak kan? Sampai ke ujung akan jumpa 0.4. Sebab lepas 0.39 tambah 0.01 akan dapat 0.14. Okey, 0.4. Pergerakan dia 0.3, 0.31. Habis 0.301 ni dekat mana? Okay, awak ada sini 0.3, sini 0.31. Okay, tengah-tengah ni berapa? Tengah-tengah tu berapa? 0.3. 3 apa? 05. 305. 0.305. Sini 0.3, sini 0.31. Okey. Kat sini kita tak sampai lagi 0.31, maksudnya 0.305. Kalau sini 0.305, 0.31 kat mana? Ke arah kiri dia ataupun ke arah kanan dia? Kiri. Kiri. Dan dia lebih dekat dengan 0.3 ke 0.305? 0.3. 0.3. Jadi titik awak dekat situ. Okey. Sebab tu cikgu suruh awak buat sampai 3 tempat perpuluhan. Sebab kalau awak tak buat sampai 3 tempat perpuluhan, awak buat 3 kosong saja kan? Dia dekat sini saja. Tapi kalau katalah awak dapat titik 0.304, dia lebih hampir kat tengah. Kalau awak ada titik 0.306, pun dia hampir dekat tengah. Jadi kedudukan dia tu dah mempengaruhi awak punya garis lurus penyawaian terbaik tu. Okey?
Kalau awak. Okay, 0.301 dia berhampiran dengan 3. Tak cukup besar ni. Okay, sini 0.3. Okay, sini 0.3. Kotak kecil ni 0.331. Jadi 0.301 di sini. Okay, di sini. Okay, di bahagian sini. Okay, bahagian sini. Okay, lepas tu dia punya Y pula berapa? 0.699 0.699. 699. 0.1, 0.2, 0.3, 0.699. Dekat mana? Okay, yang sini. Yang sini berapa ni? Sini adalah 0.69. Okay. Itu adalah 0.69. Kotak yang sebelum 0.7 tu adalah 0.69. Jadi 0.699 dia menghampiri 7. Dia menghampiri 7. Jadi 0.31, 1, 2, 3, 31 kat sini. 0.699 dekat sini. Okay, lebih sikit daripada 0.3 dan hampir pada 0.7. Dan gunakan pangkah, jangan gunakan bulat. Okay, gunakan pangkah. Jelas tak? Okay, itu titik yang pertama. Dan titik yang kedua. 0.477 dengan 0.813. 477, 813. 477, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. 47. Saya kebersim lah. 813 kan? 477. 0.4. Sini 0.4. Sini 0.5. Sini 0.45. 45, 46, 47. Sini 48. Jadi 477 di sini. Okay, ni 477. Hampir-hampir dekat tengah lah. Lebih sikit pada tengah. 477 dan 0.813. Kan 83 kan? 813. Sini 81. Sini 82. 813 kat mana? Dekat sini. 813. Ini 0.82. Ini 0.81. 813 tak sampai 0.82. Jadi dia dekat sini. Jadi kita temukan dia dekat sini. Dia kat situ. Tak sampai 0.82 dan tak sampai 0.48. Kalau awak bundarkan pada 0.48 dengan 0.81, kalau bundarkan tadi 0.48 dengan 0.81, awak akan dapat titik 0.48 dan 0.48 akan dapat titik kat sini. Okey, nampak tak beza dia? Titik merah dengan titik biru. Kedudukan dia berbeza. Yang paling tepat yang titik merah ni. Nampak kan? Merah dengan biru tu tempat dia berbeza kan? Sebab awak bundarkan 0.48 dengan 0.81. Okay, 48 ni sebenarnya 0.477. Jadi dia ke dalam sikit. 813 kan? 813 tu dia ke atas sikit. Okay? Cikgu, Saya? tadi cikgu kata tak boleh guna titik bulat kan? Kenapa? Sebab bila awak buat bulat,
Dia tak menggambarkan ketepatan. Awak buat bulat. Bulat macam ini. Dekat mana bulat tu boleh dekat sini, boleh dekat sini. Dia tak menunjukkan macam awak ni tahu kat mana awak nak plot sebenarnya. Kalau pangkah, dia akan merujuk titik yang betul-betul dekat tengah, yang titik persilangan pada pangkah ni. Kat situ titik awak sebenarnya yang awak plotkan. Tapi kalau bulat, orang akan buat, biasanya orang buat bulat besar-besar. Besar-besar supaya dia kena. Jadi kena kat mana? Kena kat bahagian sini ke, bahagian sini ke, bahagian sini ke, bahagian atas. Kat mana awak nak gambarkan sebenarnya? Tapi untuk matematik dibenarkan sebab matematik dia merangkumi semua pelajar. Jadi kita bagi kelonggaran pada pelajar-pelajar matematik. Cuma dalam matematik tambahan, awak kena gunakan pangkah. Okey, jelas tak? Kalau guna pangkah, kena betul-betul kat tengah-tengah kan? Betul. Katalah awak punya titik awak tu, koordinat awak tu 0.2 untuk paksi X dan 0.8 untuk paksi Y. Awak kena buat tengah-tengah ni betul-betul. Kat situ. Kalau orang buat bulat, dia akan buat kat sini. Dia buat bulat besar. Untuk cover. Ini boleh cover macam-macam ni. Dia boleh cover 0.19, boleh cover 0.2, boleh cover 0.205. Okay. Dekat sini pun, dia cover dia punya range tu daripada sini ke sini. Besar. Range dia pun daripada sini ke sini. Besar. Dia tak nak. Dia nak yang paling tepat. Kemahiran memplot graf yang paling tepat. Okay, jadi awak selesaikan yang ini. Okay, tugas awak lukis graf tu. Plot titik tu. Kemudian awak lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okay, ni cikgu andaikan graf awak dah siap Okay, plot satu-satu dan lukis garis lurus penyuaian terbaik. Dan awak akan dapat graf lebih kurang begini. Okay. Okay, plot titik. Lukis garis lurus penyuaian terbaik. Dia mesti seimbang. Mesti seimbang, kena hampir semua titik. Dan yang ketiga, awak kena buat apa? Tentukan pintasan. Pintasan C. Pintasan C dekat mana? Awak kena baca dekat sini. Okay, pintasan pada paksi Y tu. Sangat-sangat-sangat penting. Pintasan C mesti apa? Mesti ada. Jadi awak nyatakan C sama dengan berapa. Okay. Jadi awak baca, awak akan dapat C sama dengan 0.5. Bila awak dah siap graf lah. Sebab cikgu ada 5 minit lagi ni. C sama dengan 0.5. Okay. Dan yang keempat, cari kecerunan. Okay, macam mana nak cari kecerunan? Okay, awak cari titik. Cari dua koordinat yang senang dibaca. Labelkan. Contohnya dekat sini awak ada. Okay, boleh tak awak cari gunakan titik yang dalam jadual? Boleh
sekiranya titik tersebut kena pada graf. Okay, contohnya awak ada titik, titik ni kena pada graf tak? Awak rasa titik merah ni. Awak rasa kena pada graf tak? Tak. Kena tak pada graf? Tak berapa Tak. kena kan? Tak berapa kena, tak boleh guna. Awak kena cari titik yang betul-betul kena pada graf. Contohnya titik yang ini. Okay, titik yang ini. Okay, yang ini ni. Yang di bahagian sini. Betul-betul kena pada hujung. Pada graf dan kena pada hujung kotak. Kita nak titik yang kena pada hujung kotak. Contohnya kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Titik yang kena pada hujung kotak bukannya pada yang tengah kotak. Kalau titik tu kena pada hujung kotak, senang dibaca. Bucu kotak ya, bucu kotak. Hujung kotak, bucu kotak. Baca kena pada bucu kotak. Jadi kalau ada kita baca dan cari koordinat tu paling jauh. Paling jauh daripada pintasan. Kat sini boleh tak? Boleh jugalah. Okay, jadi kita ambil koordinat tu kalau boleh lebih jauh sebenarnya. Tapi kalau tak ada jauh, kalau boleh cari yang bahagian hujung-hujung ni. Okay, bahagian hujung-hujung ni. Okay, graf awak ni bila awak buat, awak kena buat sebesar-besar kertas graf tu. Selagi boleh naik ke atas, naikkan. Ni sebenarnya boleh naik lagi ni. Boleh naik lagi ni. Kemudian dekat sini kalau awak tak pintas pun, dia kena memintas pada paksi menegak ni. Wajib pintas. Okay. Wajib pintaskan. Jangan buat graf hanging kat sini, berhenti kat sini. Dia kena sambung terus sampai memintas pada paksi menegak. Sebab tu awak kena guna pembaris panjang. Awak kena buat graf tu sebesar-besar. Sebesar-besar semuat-muat kertas graf. Garisan awak tu. Jangan buat dia sangkut dekat sini berhenti ataupun berhenti dekat tengah. Dia bukannya berhenti titik ke titik. Dia mula daripada sebelum paksi Y ni, sebelum paksi yang menegak ni. Dan dia berakhir bila? Dia berakhir pada semua kertas graf awak lah. Kalau kertas graf awak panjang ni, buat sebesar-besar sampai habis. Jangan buat graf separuh. Dekat sini je. Okay, graf awak tu macam ni contohnya. Kat sini je. Tak. Dia mesti terus sampai habis ke sana. Habis lagi. Dan terus sampai dia memintas. Okay. Sekarang kita ambil koordinat ni. Koordinat ni adalah 0.4 dan 0.75. 0.75. Okay, itu satu. Sebenarnya kalau awak boleh ambil koordinat yang paling hujung lah. Paling hujung yang boleh dibaca. Tak boleh awak turun. Okay. Dan satu lagi koordinat awak boleh ambil yang di bahagian sini. Okay. Cikgu punya ni kena pada 0.51. Yang adalah apa? Koordinat X dia adalah 0.51. Tapi sepatutnya dapat 0.5 Kalau awak adjust graf awak tu dapat 0.5. 0.51. Jadi, apakah rumus kecerunan? Ingat lagi tak rumus kecerunan? Rumus untuk cari kecerunan. Y kuasa 2 tolak Y1 bagi X kuasa 2 tolak X1. Bukannya X kuasa 2. Betul Y1, Y2. Dia M sama dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Bukannya Y kuasa 2 Y2 je. Sebab kalau Y kuasa 2 tu Y tak kuasa kan. Jadi sini awak boleh label. Sini adalah X1, Y1 awak. Yang atas tu adalah X2, Y2 awak. Jadi 0.75
tolak 0.51 bagi dengan 0.4 tolak 0 akan jadi 0.4. Kita gunakan kalkulator dapat 0.6, betul? Akan dapat 0.6. Tapi kalau ikutkan dalam skema tu, kalau awak buat, awak dapat 0.5 sebenarnya tau. Awak dapat 0.5. Patutnya ni 0.5. Pintasan awak tu patutnya 0.5. Cikgu punya graf tak tepat. Satu lagi cara awak boleh gunakan kalkulator untuk cari M dan C. Ni cikgu plan nak ajar esok sebenarnya ni. Jadi untuk kerja awak hari ni, kerja awak hari ni, awak bina jadual. Atas ni ada bina jadual Bina jadual, plot titik, lukis garis lurus penyuaian terbaik, tentukan pintasan C. Awak kena nyatakan C sama dengan apa. Dekat sini awak kena nyatakan. Siap, sini awak tulis C sama dengan 0.5. Okay, betulkan graf sebenarnya C sama dengan 0.5. Tulis kat dalam kertas graf tu C sama dengan 0.5. Lepas tu nak cari kecerunan, cari dua koordinat. Satu koordinat tu ambil yang paling hujung. Satu lagi koordinat tu ambil pada pintasan. Satu koordinat di hujung. Satu lagi koordinat pintasan. Jadi awak boleh buat tolak kosong je. Okay, pastikan dia kena pada bucu. Pastikan kena pada bucu kotak. Supaya awak senang dapat dia punya koordinat. Okay, labelkan. Okay, jangan lupa labelkan koordinat tu sebab pemeriksa tu nak tengok juga. Dia nak kira betul tak pengiraan awak tu. Kalau awak tak labelkan, awak tulis je dekat jawapan awak, dia kena cari. 0.75 kat mana? 0.4 kat mana? Dia kena cari. Jadi bila awak tak menjimatkan masa dia mencari, dia tengok susah, nak baca susah, kadang-kadang dia akan salahkan awak. Bila awak memudahkan dia mencari, dia nak tanda tu pun senang, dia senang hati. Dia senang hati nak bagi markah pun senang. Kita memudahkan penanda tu supaya dia senang bagi markah kita. Dia suka tengok jawapan kita, oh semua ada, semua ada, semua ada. Oh betul dia tepat ni. Tanda pun cantik je, markah pun cantik je. Okay. Dan awak buat ni, pengiraan ni, M sama dengan ni. Okay, pengiraan ni pun sama, awak tulis dekat ruang kosong. Ruang kosong pada kertas graf. Okay, tulis kat sini. Tulis pada ruang kosong pada kertas graf sebab ni kan kertas graf kan. Bawah ada kertas kajang. Jadi kalau buat kertas kajang, kertas graf, dia nak pusing-pusing ke sana sini, dia susah nak kira nanti. Dia tengok nanti kan dia tersalah tengok kiri kanan. Jadi kalau buat semula kertas kajang, kertas graf, jadual dalam kertas graf, jadual kat atas ni kan. Jadual awak kat atas ni. Jadual awak atas ni. Okay, jadual. Lepas tu pintasan awak pun ada dekat sini. Pintasan dekat sini. Koordinat kat sini. Pengiraan kecerunan pun dekat sini. Okay, mudah. Semua ada markah kat sini. Sini ada markah, sini pun ada markah. Sini pun ada markah, sini pun ada markah. Semua markah dekat sini. Dalam 7 markah ada pada kertas graf ni sahaja. Lepas tu yang bahagian seterusnya tu untuk awak nak cari nilai-nilai tertentu lah. Nak selesaikan masalah yang berkaitan hukum linear ni. Okay, jelas tak? Gunakan kertas graf Gunakan kertas graf. Kita tengok semua soalan cikgu suruh buat tu. Bina jadual pada kertas graf bahagian atas. Jangan buat besar sangat. Buat yang ambil ruang yang 2 cm ni cukup lah. Plot titik.
Lukis garis lurus penyuaian terbaik. Jangan lupa ya, bila awak plot tu, awak tandakan kata kunci dia apa. Apakah kata kunci bagi soalan tersebut? Dan itu adalah kata kunci untuk awak buat jadual dan juga pada part C, X dan Y. Lukis garis lurus penyuaian terbaik yang seimbang atas bawah. Kalau atas satu titik, bawah satu titik biasanya. Dan jarak dia tu mesti sama. Okey. Tentukan pintasan C. Labelkan. Labelkan dalam kertas graf. Lepas tu cari M. Nak cari M, cari satu koordinat, labelkan dan cari M pun atas kertas graf. Okey, jelas tak? Ada soalan? Ada soalan? Ada tak ni? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi cikgu minta awak buat okey, modul tu muka surat muka surat 124 nombor 1, 2, 3, 4. Okey, bahagian yang buat graf tu sahaja. Bahagian buat graf, kemudian buku teks nombor 2, 6.5 nombor 2A, 6.2 latihan intensif 6.2, nombor 2B dan 3B. Dan cikgu plan nak buat kelas tambahan besok pagi, boleh tak? Boleh. Nak cover sikit dalam pukul 8.30 juga. 8.30 sampai pukul 10. Okey? Okey, itu sahaja. Siapa-siapa yang lambat tadi, cikgu dah rekod ni. Nanti cikgu bagi recording dekat awak. Okey, Tok Majlis dulu. Cik Pah? Tutup kelas hari ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asrinal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wallahualam. Ada 1 jam ni, kalau awak belum nak serapan dulu, lepas tu awak sambung buat graf awak Sebab kita nak sambung untuk esok tu, graf awak tu mesti dah siap. Okay, graf awak tu mesti dah siap, kita boleh sambung esok. Kalau graf awak tak siap, kita tak boleh nak sambung esok. Awak akan sangkut nanti. Jadi siapkan semua graf awak hari ni Boleh? Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Diana. Terima kasih, Cik. Terima kasih cikgu. Sama.